Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pujangga ada menyebut, jangan sesali yang telah pergi, jangan tangisi yang sudah tiada, tetapi bangkitlah dan bina kembali apa yang telah hilang dan pergi. Perpisahan bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi langkah awal seberapa kuat kita meneruskan kehidupan ini tanpanya. Tuan-tuan dan puan-puan, bengkel kedua diteruskan dengan tajuk rawatan, premis dan penyakit rumit. Dijemput moderator kita pada hari ini, Tuan Haji Muhammad Fadil bin Muhammad Zin. Ahli panel pertama yang berbahagia Ustaz Imran bin Kamil Bashar, dan panel kedua yang berbahagia Ustaz Muhammad Effendi bin Husin untuk mengambil tempat di hadapan. Dipersilakan. Ini pun gambar masih muda ni saya. Boleh kita dengar. Perebutan kerusi berlaku di hadapan. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati. Pemilihan bulan 4. Masing-masing mengambil undi, InsyaAllah. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita teruskan dengan ini majlis menyerahkan kepada Tuan Haji Muhammad Fadil bin Muhammad Zin untuk memulakan acara. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Ustaz Tuan Haji Amzani bin Jaafar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dapat meneruskan program pada petang ini, Mesyuarat Agung, mesyuarat tahunan kali pertama, dan juga bengkel pemekasaan perawat. Alhamdulillah, kita bengkel atau agenda seterusnya itu bengkel yang kedua. Bengkel kedua, sebelum itu saya selaku moderator yang diberi tugas, sebenarnya saya patut berfungsi lah. Sebab apa? Biasa jadi moderator ni untuk program-program dekat taman-taman je. Dia tiba depan ustaz-ustaz belakang. Tapi lagi ustaz tu program, ustaz yang hebat-hebat. Terutamanya ustaz Andy yang dalam Ustaz Imran, orang hebat-hebat belakang. Ustaz-ustaz belakang. Tak pernah saya jadi moderator sehebat orang kata orang memang ustaz dan di kiri kanan ni. Gugur sikit lah. Kalau kekurangan tu haram ya. Kita buat santai sikit boleh Ustaz? Boleh. Tapi dulu saya rasa perlu tak saya nak kenalkan kita punya panel ahli panel. Kalau saya biasa jadi moderator, tanya siapa yang tak kenal ahli panel, saya kata pendek umum. Yang melawak dia gitu lah. Jadi kalau siapa yang tak kenal, tolong angkat tangan. Dah kenal? Alhamdulillah, panjang umur. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan dengan program kita pada petang ini, insyaAllah. Ahli panel pertama kita iaitu Ustaz Imran bin Kamil Bashar, dan ahli panel kita yang kedua Ustaz Muhammad Effendi bin Husin. Yang tajuk diberi pada kita pada petang ini iaitu rawatan penyakit premis dan juga penyakit rumit. Alhamdulillah, dengan pengalaman ahli panel kita yang di hadapan kita pada hari ini, pada petang ini, saya rasa cukup banyak pengalaman mereka tentang tajuk yang kita beri ini, rawatan penyakit premis dan juga penyakit rumit. Jadi saya akan pergi ke soalan yang pertama terlebih dahulu. Bolehkah saya pergi ke panel pertama? Jadi
Jadi kita sebenarnya kalau ikut dalam saya punya kuala ni, panel pertama Ustaz Fendi, jadi dia bertukar. Jadi saya pun nak kena tukar juga banyak ni sikit. Jadi, okey tak apa. Jadi saya akan terus kepada Ustaz Imran selaku panel kita pada petang ini, iaitu jika ini berkaitan dengan penyakit kronik. Kalau penyakit kronik ini maksudnya Ustaz dan juga Ustazah memang menghadapi memang sentiasa orang kata apa, pengalaman tu memang ada, tak nafikan ya. Jadi di soalan ini berkaitan dengan jikalau seorang perawat dikunjungi oleh pesakit yang menghadapi penyakit yang agak kronik ya. Bila situasi begini, apakah tindakan awal yang perlu diambil oleh perawat untuk memberi ketenangan kepada pesakit tersebut? Sebab kadang-kadang tu maklum saja, kita ni bila jadi perawat ni, dia ada orang kata apa, personality sendiri. Kadang tu pandai untuk orang kata apa, nak kontrol keadaan tu. Kadang-kadang tu dia bagi keadaan tu kronik ni kan. Jadi kita bagaimana kita nak kontrol keadaan tu. Jadi dengan pengalaman yang Ustaz Imran ada dah lama yang di Darul Syifa ni, lagi pun Ustaz juga sebagai setiausaha agung. Jadi sudah tentu menghadapi situasi-situasi yang agak kronik itu memang macam ni lah. Jadi dengan itu disilakan Ustaz. Yang selalu maju sini. Betul. Masa kita bagi Ustaz 10 minit je. Jadi saya tak pegang ucing, tak ada ucing bukan ni, tapi Ustaz faham-faham saja lah. Kalau 10 minit tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah yang dihormati Tuan Moderator di panel, Tuan Guru saya Ustaz Fendi, barisan tuan-tuan guru, puan-puan guru yang dihormati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendetak mic ni, biasa bercakap depan student tak ada masalah kan. Bercakap depan tuan-tuan guru ni memang getar. So kita tukar sikit lah kita punya mood kita pada hari ni. Ini bukan forum untuk saya lah. Untuk yang pertama ni bukan forum, lebih pada pembentangan seorang pelajar kepada guru-guru. So kalau ada yang salah tu mohon dimaafkan. Kalau betul nak betulkan pun boleh betulkan, tak ada masalah. Tuan-tuan rahmatullah, pengalaman tak ada, saya tak lama kat Darul Syifa ni. Kalau bertugas pun banyak pada pentadbiran. InsyaAllah saya cuma mengulang apa yang saya belajar, yang kita belajar sama-sama daripada tuan guru kita. Kemudian mungkin tuan-tuan dan puan, ustazah boleh tambahlah sendiri-sendiri berdasarkan daripada apa yang tadi Ustaz Redha buat survey angkat tangan. Nampaknya semua ni berpengalaman berkaitan dengan masalah rumit, masalah trauma dan sebagainya. Dan saya kira kalau masalah penyakit kronik pun Ustaz-Ustazah lebih pengalaman dengan rawatan, dengan pengalaman di PRK masing-masing bertahun-tahun. Cuma saya suka ulang beberapa perkara. Yang pertamanya, sebelum kita nak menghadapi pesakit, kita perlu lihat diri kita sebagai seorang perawat dahulu. Yang pertamanya, kita sebagai seorang perawat, kita perlu percaya dan yakin kepada konsep dalam pengobatan Islam. Yang biasa kita ulang dan ulang. Di dalam pengobatan Islam ni dia ada dua perkara, konsep dan juga mekanisme. Dan mekanisme ni ayat apa nak dibaca, cara apa nak guna, konseling, apa lagi dan sebagainya lah itu. Tapi permulaannya adalah konsep. Dasar kita, falsafah kita, prinsip kita, jalan yang ditetapkan itu, seorang perawat perlu percaya dahulu konsep sebelum kita nak mulakan rawatan. Maka seorang perawat dia perlu percaya, yang pertama ni bagi pandangan saya lah, dia perlu percaya konsep. Antaranya apa dia? Kesembuhan adalah milik Allah semata-mata. Kesembuhan adalah milik Allah semata-mata. Bila kita sebagai seorang perawat, semakin lama kita berpengalaman, semakin lama kita mendapat ilmu-ilmu dalam rawatan yang kita laksanakan, konsep ini akan menjadi semakin cair. Bila kita mula meletakkan asbab, walaupun betul dunia ini adalah darul asbab, tetapi di atas itu adalah kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, setiap penyakit ada ubat. Setiap penyakit ada ubat. Seorang perawat perlu percaya dulu benda tu. Setiap penyakit ada ubat. Kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan asbab, sunnatullah fil ard. Setiap penyakit ada ubat.
Seorang perawat perlu percaya. Dan yang kedua, seorang perawat dia perlu ada ilmu. Dia perlu ada ilmu. Apa yang membezakan kita bila kita cakap kita ni adalah pengubatan Islam, yang mana turut di-highlightkan, dibilas apakah sensei ni bukan pengubatan Islam ke, bekam ni bukan pengubatan Islam ke, doktor ni bukan pengubatan Islam ke, kenapa Darul Shifa je nak tak pengubatan Islam? Kan biasa kan orang marah begitu kan. So kenapa kita meletakkan diri kita ni di dalam amalan pengubatan Islam di bawah KKM, ada 6 amalan pengubatan. Kita nampak ni macam agak berasingan. Kenapa tak letak doktor, kenapa letak, mereka juga lah pengubatan Islam, tetapi dia perlu ada falsafah prinsip yang sama, barulah dia letak falsafah prinsip yang khusus. Maka pengubatan Islam, bila apa saja benda dikaitkan dengan Islam, ekonomi Islam, apalagi college Islam, bank Islam, maka prinsip-prinsip Islam itu adalah yang teratas. Dan kita adalah proses based. Kita adalah proses based. Kita bukan outcome based. Kita bukan melihat kepada hujung tu sembuh ke tak sembuh, kerana kesembuhan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala yang kita laksanakan, kaedah-kaedah pengubatan yang kita laksanakan, ada yang kita belajar, ada yang kita dapat ilham berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang kita buat. Kita perlu bersandarkan kepada ilmu supaya yang kita buat tu bertepatan dengan apa yang telah ditetapkan, disyaratkan oleh agama. Itu sangat penting dalam pengubatan Islam. Kadang-kadang bila kita dah belajar, memanglah kita belajar daripada buku, belajar dari ustaz guru. Bila kita dah mula merawat berdasarkan pada pengalaman dan amalan yang kita istiqomahkan, maka kadang-kadang kita dapat ilham amalan-amalan yang tertentu untuk penyakit-penyakit sekian yang hasilnya kita nampak betul. Kadang-kadang ilham tu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita takuti kerana kita bergelumang dengan benda gaib ni. Kadang-kadang ia adalah tipu daya daripada syaitan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi istidraj kepada kita, yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ada kesembuhan. So benda ni bagaimana elakkan? Ia memerlukan kepada ilmu. Seorang perawat perlu ada ilmu. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan rawatan. Itu prinsip kita, falsafah kita, fiqh, akidah kena mantap. Bukan bermaksud nak tunggu mantap boleh baru merawat, tetapi kena belajar lagi dan lagi. Bila kita buat sesuatu benda yang berlainan dengan ataupun tambahan daripada apa yang kita nak buat, kita perlu rujuk. Ini adalah apa yang saya belajar. Bila Tuan Guru pada hari Selasa, saya sebut saya tak pengalaman merawat sangat, cuma saya bersama Tuan Guru. Setiap kali habis rawatan, ada perawat-perawat yang datang, perawat lama datang, jumpa dengan Tuan Guru. Kata Ustaz, saya buat sekian, saya buat kaedah sekian, boleh? Ada yang Tuan Guru kata boleh, ada yang Tuan Guru kata tak boleh. So perlunya bila kita nak buat ilmu kita tu kena mantap lah. Ilmu dasar kita, akidah, fiqh dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, kena ada sedikit lah pengalaman ataupun pengetahuan berkaitan dengan ilmu-ilmu penyakit-penyakit. Bila sakit datang pada kita, saya ingat satu contoh pada hari Selasa, pesakit datang, dia jumpa dengan Tuan Guru, dia sebut satu perkataan, tak ingat pula sekarang, placenta something. So Tuan Guru tiba-tiba pegang bawah perut. Kita yang duduk sebelah ni tak tahu sakit apa, tapi Tuan Guru tahulah, walaupun Tuan Guru bukan di bidang kedokteran, kerana pengalaman dan juga pengetahuan sedikit demi sedikit yang kita tahu. Maka bila pesakit jumpa dengan kita kan, dia kata dia ada darah tinggi. Kronik ni maksudnya penyakit lama yang susah nak sembuh, itu kronik lah. Itu pun kena tahulah kan. Bila kita orang tu datang kena penyakit akut, kita kata kronik, nanti dia memalukan kita sebagai seorang perawat. So kita kena ada ilmu bezakan apa itu penyakit kronik, apa itu penyakit akut, apa itu penyakit rumit dan sebagainya. So bila disebut perkataan itu, maka kita tahu penyakit itu apa. Kalau orang datang kata saya ada kencing manis kita ada kanser tahap 4, saya ada kanser tahap 2, kita sebagai seorang perawat, kita perlu tahu apa maksud kanser tahap 4, apa maksud kanser tahap 2. Itu contohnya lah, supaya kita dapat bersedia pada permulaannya. Kita tak sebut benda yang tak sepatutnya disebut.
tak sebut. Contoh saya ada kanser tahap 2 ataupun saya baru didiagnose kanser tapi doktor kata tahap 2. Itu punya sedih macam di tahap 4 kan. Astagfirullah, kapan dapat? So ini benda yang salah lah kalau kita tak ada ilmu kan. So benda itu contoh dia. Itu yang pertama lah, diri kita sebagai seorang perawat. Dan yang kedua, bila kita mula-mula berhadapan dengan perawat, Ustaz beritahu kepada saya dengan keyakinan yang kita ada bahawa kesembuhan itu milik Allah dan segala penyakit boleh diubati, maka kita boleh convert pesakit itu dengan lebih yakin. Kerana apa yang kita sebut dekat mulut, dia ada kaitan dengan apa yang kita percaya. Kadang-kadang kita sebut dekat mulut tapi hati kita gitu. So dia tak sampai ke hati penyakit sakit. Atau bila kita sebagai seorang perawat, walaupun mungkin kita tak ada pengalaman, kita tak ada pengalaman penyakit sembuh ke apa, tapi kita yakin bahawa Allah tu Maha Menyembuh. Maka bila sakit datang, seperti contoh ada sakit datang ke saya telah dikenal pasti sebagai HIV positif. Kita yang berdepan tu kita pun alamak, nak pegang ke tak pegang, nak pegang ke tak pegang kan, dia kata kan, saya HIV positif. Tapi kita belajar lah untuk yakin bahawa kesembuhan tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah dengan mukjizat yang kita dengar daripada Al-Quran dan sebagainya. Perkara pertama ialah kita bawa penyakit pesakit tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kita bawa pesakit kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikan harapan kepada pesakit. Dan harapan bahawa Allah tu Maha Menyembuh. Yang pertama, yang keduanya segala penyakit tu boleh berubat, boleh diubati. Dan yang ketiganya, kehidupan kita bukannya hanya berlegar di dunia sahaja. Kejayaan ataupun kebahagiaan yang hakiki, kesihatan hakiki adalah sihat di dunia, bahagia di akhirat. So bila penyakit-penyakit yang agak rumit macamlah HIV positif ke, kanser ke, ataupun benda-benda yang besar, kita boleh comfort pesakit dengan harapan yang seperti itu. Bawa pesakit pada Allah Subhanahu Wa Taala, timbulkan keyakinan kepada pesakit bahawa masalah boleh selesai. Barulah kita pergi kepada teknikal, mekanisme ruqyah dan sebagainya. Harus diingat bahawa natijah utama seorang perawat dengan seorang pesakit bila sesi rawatan tu, seorang perawat dengan seorang pesakit, natijah yang utama selesainya sesi itu adalah apa? Adalah pesakit dan perawat merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pesakit rasa perawat hebat, something wrong somewhere. Kalau perawat rasa dirinya hebat, lagilah something wrong somewhere. Dan yang akhirnya habis kita buat rawatan, doa tu bukan sekadar itu saja. Seorang perawat kena sentiasa mendoakan pesakit dia. Maksudnya lepas kita dah rawat, mungkin satu hari ni kita rawat 30 orang ke, rasanya ni mungkin ramai tu 30 orang rawat, malam tu jangan lupa doa juga. Saya nampak kalau yang pengalaman saya rasa tu, orang guru ada beberapa pesakit yang tuan guru dia ada bagi surat khas. Lepas dia selain daripada orang, dia selitkan surat tu, tuan guru akan baca, dia akan lipat masuk dalam poket. Kadang-kadang dia akan sebut insya-Allah kalau kita doa sama-sama. So doa hubungan seorang perawat dengan pesakit bukan sekadar 5 minit dalam bilik rawatan ataupun 10 minit dalam bilik rawatan. Dia ada selepas itu juga. Sentiasa mendoakan. Kalau tak ingat nama, tak ada masalah. Sentiasa doa. Kerana kita tahu kita sebagai perawat, kita hanya berusaha. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hak kita sebagai seorang hamba yang berada dalam darul asbab ini, dalam dunia darul asbab ini, ialah berusaha bersungguh-sungguh. Wallahu ta'ala alam. Ada masa pun kita bagi kepada tuan guru kita yang lebih lama, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Penerangan jelas. Yang saya cok kali point dia tu proses base. Kita ni adalah proses base, bukan outcome base. Ini saya orang teknikal. Bila dengar perkataan gitu, itu bahasa Jawa apa ya Ustaz? Bahasa Jawa kan? Maaf. Jadi bermakna kita ni orang kata apa? Yang menyembuhnya Allah Ta'ala. Itu dia punya outcome base yang pentingnya. Apa pun kejap lagi kita apa-apa yang kurang lagi nanti kita akan tambah lagi untuk sesi tu dia kemudian ya Ustaz. Jadi untuk round ni jadi saya nak pergi kepada Ustaz Effendi. Ustaz Effendi ni Ustaz, sebelum saya serah pada mic pada Ustaz, jadi ini berkaitan dengan
kita punya marawak premis. Saya rasa semua di antara kita, 148 orang kan lebih, yang pernah orang kata apa, bagi marawak premis. Jadi Ustaz Effendi ya, di antara orang lama dekat dari Sipuan, memang pengalaman luas. Di antara pengalaman, kita nak dengar pengalaman tu, sebab bila pergi dekat premis ni, dia memang tak lagi kita tempat tu keras. Betul tak? Memang dua kategori keras. Satu, yang kerasnya mungkin bangunan semua keras, confirm keras sebab batu bata memang keras. Yang keduanya makhluk halus tu sendiri kan, yang kita memang tempat tu digelar keras. Jadi bila kita nak minta ni, orang kata pengalaman ustaz bila bersama dengan tuan guru dulu, yang mana yang orang kata apa, betul-betul masuk bagi marawak premis tu memang rasa lain macam dan sebagainya. Bagaimana kita nak dengar daripada pengalaman ustaz sendiri. Jadi ustaz boleh kongsi tak dengan semua ustaz-ustaz yang ada pada depan ni, ustazah sekali, untuk pengalaman yang ustaz hadapi dengan bersama tuan guru masa marawak premis. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Moderator, Ustaz Fadil, panel pertama dan juga guru saya Ustaz Imran, yang dikasihi dan dihormati Ustaz Razak, Ustaz Sofian, PJK Rashifah Selangor, Ustaz Izzah, semua yang dikasihi. Nak menyambung apa yang Ustaz Imran sebut, betul lah, kita bukannya buat forum hari ini, kita sembang adik-beradik. Tuan-tuan, perempuan adalah adik-beradik saya di Darul Shifa, InsyaAllah sampai ke akhir nanti. Amin. Kita berbincang kat sini ni untuk nak kongsi, dan saya rasa apa yang ada pada pengalaman kawan-kawan kita ni, adik-beradik kita ni, lebih hebat agaknya. Tapi apa nama tu, saya pun rasa macam silap panggil kot panel. Ramai-ramai ni apa nama tu, nama saya disebut untuk dicalonkan jadi panel. Jadi nasib baiklah bila gandengan tu dengan tuan guru kita Ustaz Imran kan. Dan tuan-tuan perasan tak, bila saya seronoknya mula-mula dapat panggilan tu, saya takut. Sampai takut saya teruja juga, sebab kalau saya silap ada tuan guru kita yang boleh tolong. Mendengar tadi ni, saya bukan moderator, mendengar ucapan sentuhan pertama daripada Ustaz Imran ni, kita rasa, saya tak tahu tuan-tuan perempuan terasa tidak, tapi saya terasa ada bibit-bibit sentuhan daripada almarhum tuan guru dulu. Dia punya ingatan dia, dan pada saya, kalau benda ni, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, kita pegang betul-betul. Masalah lain, masalah rawatan bangunan ke kanser, semua tak ada masalah, sebab kita faham apa itu konsep perubatan Islam yang kita sedang buat, yang dibawakan oleh almarhum tuan guru kita dulu. Itu paling penting. Dan dah terlanjur tadi Ustaz Imran sebut, betul, dia mungkin dikurang pengalaman merawat. Dia kata, itu mulut dia kata, tapi sebenarnya kita dah tahu, sebab kita tahu juga dia merawat. Jadi tapi dia memerhatikan betul banyak almarhum tuan guru, dan dia antara orang yang hafal kepercayaan tuan guru, selain daripada orang-orang yang lain. Saya dapat satu pengalaman, sebelum nak jawab soalan tadi tu, 10 minit kan? Ya, Ustaz. So, ini 10 minit sekejap je. Tuan guru ni, bila kita cakap dengan dia, kadang-kadang kan saya rasa pengalaman lah apa yang Ustaz Imran sebut tadi. Saya satu hari saya beritahu dengan Ustaz Imran ataupun Ustaz Mokhtar, saya kata saya nak jumpa dengan almarhum tuan guru. Kata lepas rawatan tu saya nak cek, boleh tak ilmu ni, saya dapat ilmu, boleh pakai tak pakai. Saya jumpa dengan dia, dapat diberi kebenaran dan cerita, dan ramai orang dengar ketika tu. Saya kata, Ustaz, saya dapat satu ilmu yang orang yang mengajar ni, saya yakin dia orang ada ilmu lah, orang agama juga. Dan saya rasa kalau kita boleh apply kat sini ni bagus. Kata cerita, saya cerita detail dan dia dengar sampai sudah. Saya kata ilmu ni begini-begini, tujuan dia kita boleh ubah fikiran seseorang tu daripada
daripada A kepada B, dia ada cara-cara dia teknik 1, 2, 3. Dia dengar sampai sudah. Last apa dia jawab? Tak usah pakai. Dan dia kata apa tahu? Anak tahu ilmu tu. Maknanya luas ilmu tu kadang-kadang orang kita dapat daripada orang. Dan saya yakinlah apa yang diajarkan oleh almarhum pengguru kita ni, dia dah semak, dia dah tapis, dia dah apa ni, dia dah scrutinize, dia dah daripada semua aspek, semua sudut. Jangan nak membahayakan diri kita, membahayakan perubatan Islam dan membahayakan perawat daripada pesakit-pesakit. Kesimpulan saya, walaupun belum sampai kesimpulan, ilmu yang telah diturunkan oleh almarhum Ustaz Arundin, guru kita ni, tuan-tuan tak payahlah nak tambah-tambah, tak payahlah nak ejaz-ejaz. Yakinlah, yang silap kalau tak jadi tu adalah silap kita. Saya ada pengalaman bila datang penyakit kronik, dan pengalaman tu saya kongsi. Bila datang kita, saya kata sebab dia kronik, jadi kita jadi panik. Bila orang datang, kita rasa dulu, ya Allah kroniknya. So kita jadi panik. Saya mengalami sendiri. Jadi apa yang saya buat? Saya rawat, cuba ruqyah satu orang yang kena gangguan. 5 minit tak jadi, 10 minit tak jadi, 15 minit tak jadi. Saya kata, buatnya jin dia. Ya Allah, saya jadi malu, berpeluh-peluh saya. Saya kata hebatnya, habis dah. Masa tu tak ada 33, 20 je. 20 sebab aku baca. Nak sampai aku tak baca Yasin ni. Hampir-hampir saya dah panik. Lepas tu saya kata, sebelah saya keluar je. Saya kat luar, saya kata, ya Allah, kau tolong aku, ya Allah. Masa nak menangis, bayangkan ni keluarga dah ramai datang ni. Saya kata, tolong bantu saya lah, ya Allah. Nak tanya orang, tak boleh. Saya kata, nanti malu Ustaz Arundin. Saya masuk, tiba-tiba cerita ni saya ceritakan jadi pengalaman kepada orang. Saya menghadapi benda tu. Nak ceritanya saya pasrah betul-betul. Saya serahkan bulat-bulat pada Allah, ya Allah, tolong aku lah. Masuk saya dekat bilik tu, saya kata keluarga semua tolong keluar. Tolong keluar. Bahaya Ustaz dia ni mengamuk. Saya kata tak apa, pokoknya aku malu seorang. Saya kata tolong keluar semua. Okey Ustaz, okey keluar. Tak apa ke tak apa, saya belajar silat. Saya kata langkah 1000. So, bila dia orang keluar semua keluar, sebab saya kata pelik, kenapa saya baca ruqyah tak ada kesan. Lala saya panggil dia, Cik. Dia diam. Cik, jangan tipu saya boleh tak? Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Betul tipu aku ya. Saya kata dia tipu. Maknanya bila kita dalam keadaan desperate, terdesak, nampak macam kronik kan, tapi memang ada kes yang gitu. Ada 2-3 lagi lah. Tapi 2-3 kali itulah saya take 5. Yang saya kata, ya Allah, aku minta ampun lah kalau aku dah salah silap. Tolong nak selesaikan benda ni. Jangan malukan saya, jangan malukan Ustaz Arundin. Tak akan bagi. Apa yang saya buat ialah saya ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berapa kali. Datang satu hilang. Tapi balik kepada yang Ustaz Imran sebutlah, jangan sampai benda tu menjadikan cantik sangat bila Ustaz Imran sebut matlamat kita bantu orang, matlamat kita selepas selesai bantu orang adalah kita dan para pesakit hidup kita tu takut dan dia jadi dekat dengan Allah Ta'ala. Itu tu cantik. Kalau kita mampu buat itu, kita biaya. Baik, soalan premis. Saya ada 3 pengalaman yang berkaitan dengan Ustaz Arundin mengenai rawatan premis. Dan saya rasa saya bersyukur sangat-sangatlah. Satu ketika itu bantu KLCC. Saya salah seorang dengan almarhum Tuan Guru, dan seorang lagi saya tak ingat, yang naik sampai ke bilik Tun Mahathir. Yang satu lift, berapa orang yang naik? Dengan Haji Jamal. Alhamdulillah, hidup lagi. Ini saksi. Masa dia naik atas, yang saya nak share gini tuan-tuan, ada ilmu yang kadang-kadang Tuan Guru tak bagi dalam buku tahu.
kita kena impit dia selalu. Kita kena, kalau dia main apa pula, mancing ni, kita kena ikut. Kalau dia pergi keluar, ada peluang, kita dapat ada benda ilmu yang kita akan dapat secara tak perasan, bukan dalam kelas. Banyak gitu. Kan ada satu kata-kata Imam Syafi'i, kalau kita nak dapat ilmu tu ada berapa modal? 6. Kena ada akal, kena ada masa, kena ada duit, dan kena berhubungan baik dengan guru. Layan dia akan dapat ilmu. Jadi selepas peristiwa itu, maka lepas itu ada satu doa yang keluar. Sebelum tak keluar, doa dia uzakkirukum wa unashirukum billah, sampai yang tu. Dan saya perhati tengok Ustaz Harun dia punya pendekatan bila dia buat rawatan, sama ada orang ataupun premis, pendekatan dia masa dia baca tu seolah-olah macam dia mujuk. Beza dengan kita. Saya dulu kadang-kadang perak-perak yang lama tu lah, dia kata, saya ajar Ustaz Harun lagi, Jini tahap Ustaz kita kelas saja ni. Pendekatan dia banyak memujuk. Masa dia baca kan, satu perasaan yang, lepas tu saya tanya dengan dia, Ustaz, betul ke tadi masa Ustaz baca tadi, Ustaz baca gini? Dia kata betul. Masa dia merawat dekat hari Selasa dekat Bangi kan, saya selalu duduk kat ujung, lepas penat diri saya duduk kat ujung. Saya tengok dia merawat daripada pesakit yang pertama ataupun yang seterusnya, tak ada perubahan. Saya bila tengok dia tu, saya rasa sebab, saya rasa nak menangis. Dia buat, tak kira pesakit pertama tu India ke Cina ke orang kaya, orang yang pakai baju elok tak elok ke, sama saja. Saya tanya dengan dia, Ustaz, kenapa masa Ustaz baca tadi saya rasa sedih, saya rasa macam sebab tengok. Dia ketawa, bukan ketawa yang keluar macam kita kokok tak, dia macam keluar sikit suara dia lah. Dia kata, dia bagi contoh gini, kita pernah tengok orang baca Quran tak kalau sedap? Apa perasaan? Kita rasa zawu'ah. Yang itulah dia kata. Maknanya bila dia masuk, kita tengok tu, nak ceritanya, bila dia bantu pesakit, dia bila merawat pesakit, dia buat dengan sepenuh-penuh hati sampai orang perasan perasaan tu. Faham maksud saya? Tuan-tuan kalau boleh buat gitu, saya pun cuba buat gitulah. Macam mana nak bagi buat gitu bila kita merawat orang, merawat bangunan. Sebab bangunan tu makhluk Allah Ta'ala juga. Sertakan dengan perasaan. Dia bukan kata baca gitu dah, kita bilang InsyaAllah tak akan memberi, dia tak akan memberi ada connection dengan hati, sebab dia tidak disampaikan dengan hati. Salah seorang guru saya dulu, Datuk Haji Muhammad bin Ahmad, dia kata, saya tanya dengan dia ni ceramah slow, dalam TV pun dia ceramah slow, tapi kita dengar tu konsentrate. Saya tanya dengan dia, sebab saya datang, dia pernah datang ke rumah saya, panggil ceramah, suruh datang ke rumah saya. Dia kata, tu macam mana Datuk boleh berceramah, nak kaitannya dengan Ustaz Imran sebut tadi ni, macam mana Datuk ceramah kata orang boleh konsentrate? Ini pesanan dia kata, Pendi, dia kata kalau kamu nak perkataan kamu tu sampai kepada orang, kamu kena sampaikan daripada hati, bukan daripada mulut. Kalau daripada mulut dia akan sampai ke telinga, kalau daripada hati dia akan masuk, insya-Allah masuk hati orang. Itu pun boleh tentu kalau hati yang celik segala, dia kata. Gitu. Jadi apa dia punya pengajarannya, poin dia, masa kita buat rawatan, saya rindukan sebenarnya suasana tu. Saya boleh bayangkanlah, saya duduk kat sini, saya tengok Ustaz Harun merawat. Gitulah. Jadi nak share benda tu, betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Imran tadi, dia akan masuk ke dalam hati orang. Itu pengalaman pertama saya membantu KSCC itu naik dengan dia. Sebab orang lain takut dengan dia, jadi saya takut juga tapi saya nak. Saya malu tapi saya mahu. Tapi dia tengok orang lain tolak, saya masuk lah. Masa tu kita dengar dia, tak pernah dengar ni doa dia ni. Jadi masa kita balik, cakap dengan Haji Jamal, kata, Haji sempat cantik tak? Tak sempat. Saya jumpa dengan Ustaz Rahman Awas. Dia kata, Ustaz, saya tak berapa clear sangat, tapi saya dengar tadi begini. Oh, dia kata begini kot.
Last, Ustaz Rahman yang pergi jumpa dengan Ustaz almarhum Ustaz Rundin, Ustaz Arun tulis. Tapi dia dah ada beberapa versi tu, sehingga yang sekarang ni maknanya khas untuk merawat gangguan tempat ataupun orang. Dan kalau boleh tuan-tuan, saya gunakan juga doa tersebut bila membantu orang yang kena gangguan. Kalau gangguan itu, pesakit itu tak ada kesan apa-apa, tuan-tuan jangan putus asa. Dia tak ada salah dengan doa tu. Mungkin cara ataupun dia tak faham. Kita cakap Arab, ukhruji minha fa innaka rajim. Dia tahu je. Tak ada kesan, sepatutnya kesan. Lepas tu kita tanya dia, ni datang pada mana? Dia tak pernah belajar, Ustaz. Duduk mana? Dulu dekat ni Tanjung Karang. Tak lah. Jawa ke? Jawa. Betul kuih. Maknanya kita kena translate bahasa yang dia faham. Jin tu faham. Cakaplah, dia tahu mana-mana. Kadang cikgu cakap orang putih, kadang-kadang dia cakap siam. So kita kena belajar beberapa perkataan untuk nak suruh dia keluar. Gitu. Okay, yang kedua pengalaman saya dengan merawat dengan Ustaz Arun ni dekat IJN. Ini menarik. Banyak kali Ustaz pergi IJN ni, tapi malam tu saya pelik dia buat announcement. So nanti sebelum pergi tengok, pergi ke tempat-tempat ni, so, pengajaran dia cantik. So nanti lepas tu jumpa dengan saya. Dia kata, siapa yang ada rasa apa-apa, kata nanti jumpa saya. Dia announce. So saya pergilah tempat ni. So orang lain pun pergi tempat lain kan. So saya pergi macam survey dulu lah tempat tu. Lepas tu saya pergi bisik kat dia. Tu panggil dengan dia, Ustaz, tadi saya pergi tempat ni, ini rasa gini. Apa dia jawab? Betul. Dia kata betul. Saya tertanya lebih lah, takut. Apa tu? Orang lain bisik pun? Dia kata okey. Apa yang saya nak share dengan tuan-tuan, apa yang saya faham, Ustaz Imran nanti boleh betulkan. Ustaz Arundin, dia ada ilmu tapi dia tak bagi tahu kita semua, takut kita jadi rosak. Kita jangan, saya cerita ni nak ceritakan macam mana akhlak dia lah. Kadang-kadang dia tak cerita kepada kita benda yang sebab takut kita nak jadi rosak, jadi silap faham. Yang kedua, pengajarannya bahawa gangguan bertempat ni, Ustaz Fadil, dia bukan berada kat semua tempat. Kalau tempat macam AJN ke luas tu, dia tempat-tempat yang tertentu saja. Betul Ustaz? Jadi kita buat solat hajat, kalau kita nak pergi tempat tu, kita pergilah baca doa khusus di tempat tu. Tak semestinya kita nak pergi rinci semua tempat. Itu yang saya faham lah. Yang ketiga, pengalaman yang bersama dengan Ustaz Arundin, saya bantu pejabat lama saya dulu di bangunan Datuk Zainal di Jalan Melaka. Kat belakang tu ada pokok, ada pokok besar apa semua tu. Jadi dia sempat datang dan bantu. Jadi saya cakap dengan dia, Ustaz, kita nampak dalam CCTV tempat-tempat gini, ni tempat-tempat dia. Sebab benda tu makhluk terakam dalam CCTV. Ada betul lah. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendirilah. Saya mungkin ada rakaman lagi kot macam mana bentuk dia apa semua tu. Jadi saya cakap dengan dia, Ustaz, okey tak kalau kita suruh dengan pejabat tebang pokok kat belakang? Kata okey. Dia kata, maknanya dia ada dia punya base dia, dan pokok tu kita tebang. Tapi dia pesan, dia kata nanti hantar bawa kawan-kawan rawang untuk pantau. Dia kata masa orang nak tebang pokok tu. Okay. So maknanya apa? Saya memahami bahawa bila kita berhadapan dengan benda-benda macam ini, tempat ke tak perlu bimbang lah, sebab kita ada Allah yang pegang semua makhluk-makhluk ni. Jadi dia pun sama macam kita juga. Dan kalau boleh berhadapan dengan mereka ni bukan dengan macam kita nak pukul ke, macam kita nak marah ke, macam kita nak, kita tak tolonglah baik-baik, elok-elok. So dia pun tak retaliate nanti dengan kita. Sebab dia orang pun macam kita jugalah, ada yang pandai, ada yang sekolah, ada yang beritahu.
Dan ikut pengalaman, dan saya dengan kawan-kawan di Rawang sini pun ada jadi saksi. Banyaknya kita buat pendekatan yang bincang, elok. Kadang-kadang ada yang tulis surat, dia tulis kat dinding. Dia kata, aku tak nak keluar dari sini. Dia tulis balik kat dinding tu. Tulis dinding. Kan kena lah keluar, ini orang nak duduk kan. Ada macam-macam. Ada yang kadang-kadang dia tulis surat. Dia tulis surat tak tahu dengan apa nama ni, apa tu, budak-budak yang punya tu, crayon, dia tulis tu. Dia tak tahu macam mana dia tulis. So kita beritahu lah, kita kalau tempat-tempat yang macam bangunan kan, kalau boleh tuan rumah, kita minta dia keluar, so kita cakap, Assalamualaikum, kalau bukan Islam jangan jawab, tak tolonglah, jangan ganggu rumah ni, tempat ni, elok-elok. Macam kita ada masa kita cakap tu, memang berasalah apa-apa itu menunjukkan kita punya sensor tu masih berfungsi dengan baik. Dia jangan takut, kita takut Allah je. Cakap elok-elok, tak baik, buat gini, kacau. Kamu suka tak kalau kena kacau? Terus pindah. So kita datang balik kali yang kedua, ada perubahan rasa. Dan kita biasa bagi tempoh lah. Tak apalah, kita bagi tempoh 3 hari lah. Tolong bawa lah barang-barang semua, jangan datang lagi. Cakap Melayu, kau cakap Arab tadi tak faham. Cakap orang putih ke, cakap apa yang awam kat situ kan. Begitulah 1-2 pengalaman saya. Wallahualam, harap-harap dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. 2 poin kat sini. Satu, kita kena pandai memujuk. Saya rasa semua yang kahwin ni kan, tak ada siapa yang mujab tak ada kan. Mana bila kita kedah rumah tangga tu pandai memujuk berat. Memang pandai memujuk. Jadi mana guna teknik memujuk tadi, Ustaz pun memujuk, ya. Jangan main garam macam memujuk. Yang kedua, kena sampaikan tu dengan daripada hati. Saya rasa tadi dua Ustaz yang dah sampaikan tu daripada hati. Sebab tengok seorang tak tidur Ustaz, sah, memang daripada hati. Sebab tu semua memang bagi respon yang baik. Jadi apa pun seterusnya, pengalaman seterusnya ni kita nak dengar pula daripada Ustaz Imran. Ustaz Imran, sebelum bagi segala pada Ustaz Imran tentang pengalaman, ni premis lagi, premis juga. Tadi Ustaz Imran tentang premis ya, bersama Tuan Guru. Jadi premis ni ada ni sikit Ustaz, minta maaf moderator kita sikit pengalaman bersama dengan Haji Subian, jadi panjang ketua. Saya Prof Ucup ya, bersama Ustaz Subian pergi merawat dekat Western Digital. Hari kedua kita dah buat semua. Hari kedua dah semua tempat bilik-bilik yang mana yang tak boleh masuk pun boleh masuk lah, tempat dia pakai dia punya complete set yang kan. Jadi hari kedua kita suruh staff dia buat. Staff dia buat, bagi tahu balik feedback, jin tu cabar balik. Mana ustaz-ustaz yang datang tu? Hampa awak kembali. Jadi itu pengalaman Ustaz Sufian masa itu mengendalikan Western Digital. Jadi pengalaman Ustaz, ada tak Ustaz Imran macam tu Ustaz? Jadi kita minta, jin tu dia buat macam mana Ustaz? Dia kata apa? Kan? Kita tahu lah Ustaz, dia ceritakan macam mana. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Saya diberi masa 10 minit. InsyaAllah saya akan gunakan 3 minit saja. 7 minit ni kita bagi pada Ustaz Beli. Kita patut gunakan peluang yang kita ada sekarang ni bersama dengan Puan Guru yang hebat, berikan masa untuk dia berikan banyak pengalaman. Jawapan saya mudah saja, saya tak ada pengalaman. Pengalaman merawat pengemis tu Alhamdulillah lah. Biasa ikut terus syipak, hidup pun kita ikut terus syipak. Dan masa bertugas di KUIS pun biasa ikut dipanggil untuk merawat pengemis. Kita diajar semasa kita belajar dulu dengan Tuan Guru, ada beberapa perkara yang kita perlu sematkan dalam kita. Yang pertamanya, fatwa daripada Ibnu Taimiyah. Bila seseorang merawat seseorang yang lain yang kena kerasukan ataupun gangguan jin, dia tidak akan diganggu oleh jin yang merasuk itu, walaupun dalam perkataan disebut walaupun dia seorang yang zalim. Maksudnya orang yang datang untuk membantu kawannya yang kena kesurupan kerasukan kan, yang jin yang merasuk ataupun makhluk halus yang merasuk orang tersebut tak akan dapat ganggu orang yang menolong, walaupun orang tu dizalim ni macam orang yang tak begitu mutadayyin lah, mungkin ada semayang tinggal ke apa. Kerana apa? Kerana keikhlasan semasa dia merawat tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah subhanahu wa ta'ala,
ana fi dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza yadhkuruni fa in yadhkurni fi nafsi adhkuruhu fi nafsi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sabda Nabi SAW, berkata Allah Subhanahu wa taala, aku bersama sangkaan hamba-Ku terhadapku, dan aku bersamanya semasa dia mengingati aku. Sekiranya dia mengingatiku pada dirinya seorang diri, maka aku akan ingat dia seorang diri, Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya dia mengingatiku pada satu kumpulan orang, maka aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan tersebut. Ditafsirkan bersama kumpulan malaikat. So dua benda ni, so itu hadis pertama. Hadis kedua ialah hadis sahih juga, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul al-hayy wal mayyit. Orang yang di perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya adalah seumpama orang yang hidup dan juga mayat. So kita belajar ni dulu dengan tuan guru. Pertamanya, bila kita buat rawatan di permis, kita diajar untuk buat amalan perlindungan diri dahulu. Amalan itu kita dalam pengajaran kita atau pengajian kita dalam kuliah Rashifah pun, pukul 1 tu, selain daripada pengantar-pengantar, pada tajuk terakhir adalah amalan perlindungan diri sebelum kita masuk pukul 2, penyakit fizikal, rohani sebagainya. So amalan perlindungan diri itu perlu kita buat kerana kita seorang hamba. Macam saya sebut, dunia ni darul asbab. Tuhan letakkan dunia ni ada asbab dengan musabab. Tapi kita belajar asbab, musabab, dan kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala musabbibul asbab. So kita kena berusaha. Perlindungan diri itu penting. Dan bila kita pergi merawat premis dan sebagainya, kita harus yakinlah dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersama kita. Dan bila kita hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, pastinya sekiranya ada perkara-perkara yang membahayakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Maka bila kita buat comparison, perbandingan di antara gangguan makhluk halus dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba, kita buat perbandingan. Satu banding ialah gangguan makhluk halus yang cuba retaliate ke, ataupun yang tengah-tengah tiba-tiba yang bergayut tiba-tiba jalan saja ikut kita balik kan. Dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, pastinya intan surullah pada ghalibalakum. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih hebat daripada gangguan makhluk halus. Maka keyakinan kita pada perkara itu akan menjadikan pada hadis pertama tu Allah Ta'ala bersama sangkaan kita. Kalau kita buat semua perlindungan diri dan kita pergi ke sana dalam keadaan kita masih lagi takut, ni susah ni, bahaya ni, balikkan ikut anak pinak aku dan sebagainya. So Allah bersama sangkaan kita. So kita diajar begitu. Berapa ramai perawat-perawat yang terlibat dengan rawatan Islam, yang berlibat merawat orang, merawat premis, berapa ramai yang kena gangguan? Tak ramai. So maksudnya bukan asbab kita merawat premis yang menyebabkan kita akan diganggu. So kita kena kuatkan diri kita dengan itulah. Selain daripada amalan-amalan yang kita belajar. Itu satu maksudnya macam contoh kita diajarkan sebelum balik ke rumah bagi salam, jangan jumpa keluarga dulu, masuk relax dulu, pergi ke mana tu, masjid ke minum kopi ke apa. Itu semua betul-betul lah. Yang kedua, pengobatan Islam ini dia tak sama macam satu karier. Seorang doktor, seorang doktor contohnya, dia boleh bagi ceramah tentang bahaya rokok, pada masa sama dia boleh isap rokok. Seorang doktor boleh bagi ceramah tentang bahayanya arak, pada masa sama dia boleh minum arak, dengan syarat masa dia membedah sakit dia jangan minum arak lah. Tapi luar kat rumah dia minum arak, itu tidak akan menjejaskan profesionalisme kedoktoran. Seorang sensei juga begitu. Tapi perawat Islam dia tak boleh begitu. Kita tak boleh masa berzikir, masa berdoa kita merawat, okey kita rawat, bacalah 33, 30 juzuk Quran. Tapi bila balik kita ke rumah, kita tak solat,
tak mengaji, kita menipu, kita makan riba, kita mengundi dan sebagainya kan? Oh sorry. Tadi balik saya tadi balik jawapan. So kehidupan kita ni, seorang perawat ni, dia Islam itu dalam kehidupan. Maka pengubatan Islam mengajar kita dalam bila kita berkecimpung dengan pengubatan Islam, kehidupan kita perlu semakin baik dan kena terikat dengan perkataan Islam itu. Dia tidak boleh, okay, saya buat ni masa saya kat Roshipak je. Kalau saya nak berdating orang sakit kat luar, saya bukan perawat masa tu, tak boleh. Tak boleh. Memang ada kes kan. Dia buat, tapi dia lepas tu bukan perawat, dia petugas satu. Dia bukan tak betul ayat ke apa kan. Marah satu kan. Faham? Tapi dia buat macam tu pada hari lain. Masa tu dia bukan perawat, dia tak ada begitu. Dia tak begitu. Itu bezanya kenapa kita letakkan pengobatan Islam ni berasingan dengan pengobatan lain. Walaupun mereka juga adalah pengobatan Islam, kerana kita terikat dengan falsafah. Bila orang buat begitu, maka dia bukan perawat pengobatan Islam. Walaupun dia pakar, hafal 30 juzuk, tepuk mana-mana boleh sebut sakit apa doa apa, sakit apa doa apa. Kalau dia tidak berpegang dengan falsafah, dengan prinsip itu, maka dia bukan pengobatan Islam. So kembali bertajuk, so bila kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita insya-Allah kita dan keluarga kita tidak akan diganggu. Satu lagi kita harus ingat, gangguan bukan semata-mata, ini dia ajar saya lah masa saya belajar, gangguan bukan semata-mata kena dinding, merasuk, meracau, nampak-nampak it's not that. Itu benda-benda yang jin pun tak banyak sangat ganggu. Kan dia ganggu ustaz ni kan, dia baca ayat apa kan, bakar kan sebagainya kan. Kita takut gangguan yang lebih dalam pada tu, iaitu apa? Kita balik daripada rawatan, kita makin jauh dengan Tuhan. Ini semua pernah ada. Saya mengaku saya pun ada. Balik pada rawatan, besok subuh bangun lambat, contoh. Besok subuh sembahyang awal tapi kat rumah, contoh. Balik pada rawatan, patutnya kita berzikir macam tu kan. Kita berzikir lah, kita buat apa kan, iman kita makin kukuh. Besok sepatutnya rohani kita akan menyebabkan kita makin nampak pada Tuhan, tapi itu tak berlaku. Itu juga adalah antara gangguan-gangguan yang mungkin kita tak nampak. So kita kata mungkin lah, mungkin kita kena. Maka seorang perawat, dia perlu selain daripada membuat perlindungan diri, maka dia kena sentiasa memohon perlindungan diri daripada min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kerana itu adalah antara cabaran kita sebagai perawat yang kita sebut tadi. Kita merawat tapi kita makin jauh dari Tuhan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah Ustaz ini akan betulkan saya dan akan sambung. Wallahu alam. Cantik sangat dari segi apa yang Ustaz telah sampaikan. Ustaz, kalau perawat ni, tadi Ustaz falsafah dia, kita sebagai perawat ni, semasa kita tadi dekat dalam maju zikir, yes kita berzikir, lepas tu kita keluar pergi mana shopping komplek apa, kita pakai baju t-shirt penuh Hard Rock Cafe Bangkok, ke depannya hari Selasa ni Malaysia lawan dengan Thailand kan, Bangkok, pakai seluar jeans, boleh ke perawat seperti itu Ustaz? Sambung kita. Ustaz sebut boleh kot. Kita ada dua perkara, satu fatwa, satu taqwa. So yang kita kena jelas adalah al-halal bayyinun, al-haram bayyinun. Yang haram tak boleh, yang syubhat, yang haram jelas tak boleh. Walaupun haram itu dari segi zahirnya ataupun haram dari segi batin. Tapi kalau buat syubhat tu, maka kita letakkan fatwa dan takwa. Dari segi fatwa, pakai jeans, pakai baju apa-apa semua tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi dari segi ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita pakai itu, kita rasa macam mana? Adakah kita mengagungkan secara tak langsung satu syarikat yang mempromosikan maksiat, Arab dan sebagainya? Kalau kita rasa begitu, maka eloknya pakai kan? Kalau tak rasa apa-apa, tapi kita tahu hakikatnya benda itu mempromosikan apa syarikat yang disebut tadi kan, syarikat apa benda tu kita tahu kan, benda tu ada Arab, rock, ada konsert dan sebagainya. Hakikatnya kita mempromosikan benda tu secara tidak langsung. Maka kita nak rapat pada Tuhan, kita kena buat perkara-perkara yang rapat dengan Tuhan lah. Tuhan kata dalam Quran, inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, maka ambillah dia sebagai musuh. Syaitan memang dah tahu kita musuh dia,
Syaitan dah lebih dekat ustaz-ustaz yang berawal Islam ni memang dah musuh nombor satu syaitan. Syaitan memang dah menganggap kita musuh dia. Persoalan dia, adakah kita anggap syaitan tu musuh kita? Itu yang selalu kita cerita kan? Yang kita ulang-ulang kan? Kalau kita musuh seorang, kalau kau aku tak suka, anak isteri kau pun aku tak suka, itu musuh kan? Kita tengah jalan, nampak ada kawan yang kita tak suka, kita pusing tempat lain, itu mana musuh? Maka bila kata syaitan tu musuh kita, benarkah syaitan tu musuh kita? Apa yang kita lihat, apa yang kita pakai, apa yang kita dan sebagainya, adakah menunjukkan bahawa syaitan tu musuh kita? Itu kita tanya diri sendiri lah. Saya sebut ni pun saya tak aman. So harapnya kita akan jadi semakin baik. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Seterusnya, sebelum saya segah kepada semua Ustaz, ada yang mana saya akan bagi dua soalan nanti ya. Lepas soalan ini kita bagi dua soalan. Satu soalan daripada Ustazah dan tiga soalan daripada Ustaz yang empat. Jadi sebelum itu saya akan pergi balik kepada Ustaz Effendi. Jadi yang ini lebih kepada macam pagi tadi juga, soalan ini lebih kurang tak jauh dengan apa yang di pagi tadi yang dikongsikan oleh moderator kita Ustaz Jamal, iaitu mengenai dengan dalam buku ni, buku rawatan penyakit-penyakit jasmani, buku surat 224, ada ternyata tentang bab membuka yang terkunci. Ini pun masalah kronik kan tu. Dia balik pada topik dia, masalah kronik. Jadi bila cakap ada juga kaedah rawatan ijazah oleh Tuan Guru Datuk Dr. Randil, ialah mengenai teknik membuka yang terkunci. Membuka yang terkunci dibagikan kepada dua bahagian, iaitu membuka yang terkunci secara makna zahir, fizikal, dan secara makna rohani, spiritual. Yang terkunci secara rohaninya di antaranya minda atau akal yang tertutup, buntu fikiran, pintu rezeki yang dirasakan seperti tertutup, masalah yang dirasakan besar dan tutup jalan keluar, hati yang tertutup untuk berkah. Tak boleh. Hati yang tertutup melakukan amal soleh, hati yang tertutup menerima nasihat. Soalannya lebih tertumpu kepada soalan yang nombor 4, iaitu jika seorang pesakit datang mengadu hati beliau tertutup untuk berkahwin dengan pengamal Ustaz hati terbuka betul tu Ustaz? Terbuka kan? Tengok. Jadi kita tanya Ustaz Effendi. Jadi kalau tekan pesakit, mungkin saya tahu Ustaz kat depan ni pun ada juga mengalami begitu. Yang mana hati dia datang, dia tahu hati tertutup untuk nak berkahwin, sedangkan dah ada calon pun, tapi tertutup untuk berkahwin. Jadi Ustaz, dengan pengalaman Ustaz, boleh tak kongsi dengan semua Ustaz dan Ustazah depan Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum jawab soalan tu, saya nak kongsi sikit jawapan saya, sebab saya tak setuju jawapan Ustaz Imran, tapi saya sangat bersetuju dengan Habib. Saya tak setuju, tapi saya sangat-sangat setuju. Itulah sentuhan Ustaz Imran ni, saya rasa seronoklah dapat digandingkan dengan beliau ni. Tadi sebelum tu Ustaz Fadil ada sebut, kadang-kadang kita selalu dapat hukutan daripada jin yang kita bantu remis tu. Ikut pengalaman lah, ikut pengalaman kami dengan kawan-kawan, kalau lagi sombong jin tu, kita sebenarnya dia lagi takut, lagi dia ugut kita macam-macam. Sebenarnya percayalah, itu menunjukkan bahawa dia dah koyak. Jadi itu saya bimbang. Kadang-kadang kita ada banyak pengalaman gitu, dan kita buat kesimpulan jadi begitu. Maknanya kalau jin tu yang dia cakap nak bunuh kita, suruh panggil datang apa semua tu, dia kata aku tak takut, jangan, sebenarnya dia dah koyak dah. Itu dia nak psycho kita saja. So tak apa lah. Ada banyak, salah satu pengalaman kita yang saya ingat sampai sekarang, sebab masa tu kami di Rawang baru buka. Ni soalan sebenarnya nak mengambilkan 10 minit tu. Jadi masa tu kami tak ada bilik lagi, jadi kita rawat pesakit datang, so kita buka secara ramai-ramai beginilah. Jadi bila pesakit datang, semua keliling. Jadi bila kita kawan kita ruqyah pesakit ni datang dari sebuah negeri yang dia kata keluarga dia ni adalah keluarga dia macam panglima dekat istana lah. Jadi kita dah agak dah dalam simpanan kita lah. Dia seorang perempuan, badan besar. Jadi dia baring
Bila kita doa tu kawan kita doa lah. Kita doa, dia terus bangun. Terus duduk sila macam sila orang silat tu. Dengan dia kata dia kata celaka, dia kata tut. Siapa panggil aku datang ni? Dia kata nak tunjuk teres kat sekarang aku datang. Ini dia Panglima Hitam, dia kata. Siapa panggil tadi? Macam bagus sangat. Semua dah risau. Kau panggil? Bukan. Kau? Bukan. Ustaz Fazli ingat tak peristiwa ni? Tak ingat kan? Tak, kan? Orang semua tu sama ni. Situasi tu sangat menggerunkan. So dia maknanya dia sakit itu balik. Tiba dia duduk ni, duduk di panggung ni. Macam pendekar tu. Ni datang ni. Sekarang aku datang. Kau nak buat apa? Kan? Nak tunjuk sangat kira kan? Mari sini. Kan? Saya duduk sebelah kanan sekali. Saya pun diam je lah. Panglima Hitam. Dia usik saya ni pernahlah dulu belajar sikit lah kampung kan. Jadi saya ada reflection. Bila dia sentuh saya pun kilat. Pak saya terus cekak dia baring. Apa dia jawab? Janganlah kasar sangat Ustaz. Dalam hati, tadi gua garang sangat. Cerita kesannya tu sebiji saya rasa macam Samsudin yang cerita Sepi Ramli tu. Kan dia bila Samsing datang tu kan, dia pun tunjuk pandai lah nak tunjuk depan perempuan tu. Depan dia punya perempuan tu. Bila kawan tu dah tunjuk silat kan. Bila orang tu baling dengan batu kan. So kita nampak bila dia takut, kita datang semangat balik. Takut juga mula-mula tu serem. Nah ceritanya ialah dia orang takut dengan kita. Dan dia boleh rasa kita takut tak takut tengok muka kan. So jangan bimbang. Ikut pengalaman. Dan kita takut, lagi dia berkata macam-macam, dia lagi senang nak handle. Itu satu. Yang kedua tadi Ustaz Imran ada sebut pasal mengenai apa saya lupa dah. Nak komen pasal premis. Kita ada pengalaman, saya di apa nama tu diajak oleh Ustaz Rashid rubuhkan kuil di Tapah. Tapi kuil ni diperintahkan untuk roboh oleh kerajaan, ada surat mahkamah. Jadi penguasa kuil tu kata nak robohkan kuil boleh, tapi dia kena panggil sami, bukan sebarang sami. Masa tu sama value ada. Dia kata kena panggil sami dari India. Nak bawa dia kena bayar 1 juta. Betul? 1 juta. Dia kata kena sediakan hotel apa semua tu. Jadi pihak pengurusan penjara Malaysia masa tu Ustaz Rashid, dia kan pegawai agama kan. Jadi orang jumpa dengan dia. Kata dia beritahu Ustaz Rashid beritahu dengan tuan guru lah. Ustaz kata orang panggil kita ni. Tak apa Ustaz Rashid pergi kan. Ustaz Rashid pun tanya dekat Sabtu petang ketika tu, kita ada misi nak kita apa? Kita nak buat nak robohkan kuil. Siapa nak ikut? Saya orang pertama yang angkat. Saya nak ikut Ustaz. Bukan setakat saya nak ikut, saya nak duduk dekat atas bulldozer tu. Kata okey boleh. Lepas tu ada soalan lagi tu, Ustaz saya buat bulldozer tak boleh lah. Dia kata dah cukup 3 orang. Saya naik atas, driver dengan bendi cukup. Ringkaskan cerita sampai dekat sana, dia ada strategi dia nak pergi tu. Kalau kita nak tapi tuan-tuan jangan pandai-pandai nak robohkan kuil. Dia ada cara dia lah. Jangan, ini kerajaan yang suruh ni. Tak tahulah berapa dia bagi ada sifat, tak tahulah. Jadi dia ada teknik dia ada step dia. Kita ada ikhtiar kita buat. Dan betul, kita tak perlu bimbang. Maknanya perawat-perawat ketika tu bila pergi, cuma kita bimbang dengan gangguan yang fizikal, yang luar ni. India tu. Bukan India. Jangan tu. Jadi kami pergi dalam tu, sebab ada tempat dia, kita terpaksa pakai baju t-shirt, tapi bukan yang ada yang apa hard rock cafe tu kan. Pakai topi apa semua sebab nak mengaburi mata
Orang yang tengok tadi ni, ingat kita siapa ni, kontraktor mana kan, sebab takut dia mak kereta kita. Orang tengok je, tapi kita dikawal oleh FRU dan sebagainya lah. Dan buat, dan adalah peristiwa berlaku gitu. Dan Alhamdulillah memang betul, tak ada apa-apa yang mengganggu kita lah Pak Perawat. Alhamdulillah selesai. Dan ada jenis step-step lain, kita cerita lain teknikal lah. Dan berbalik kepada apa yang soalan Ustaz Fadil cerita pasal seorang perawat, dia boleh tak dia pakai t-shirt round neck, pakai jeans, apa tu, pakai topi, dia nak keluar sama, sebab masa tu dia tak jumpa rakyat lah macam YB kan. Boleh tak? Sebenarnya saya nak tanya dengan tuan-tuan sendiri lah. Kalau tuan-tuan sendiri sebagai keluarga pesakit jumpa perawat yang gitu, tak ada pakai apa-apa, tak pakai apa-apa pula, tak pakai tidak berpakaian seperti seorang perawat yang ada nampak siqah, ada agak-agak kesan kepada keyakinan kita, dan ada. Jadi orang meletakkan penghormatan, respect sama tu kepada orang dari Syifa. Jadi kalau orang nampak kita pula tanda, sebenarnya ini sangat membantu kita untuk terus menjadi orang yang baik. Kalaulah kita pakai t-shirt ini, mungkin perangai kita tak akan ni lah, tak akan sama lagi dah. Jadi sebenarnya kita kekalkanlah identiti itu. Dan harap-harapnya sambil-sambil kita menjadi perawat ni, kita menambahkan ilmu kita untuk meningkatkan kita. Sebab ikut SOP, orang yang bukan latar belakang agama tak boleh dipanggil ustaz. Tapi sekarang ni dah jadi lazim, semua orang panggil ustaz. Jadi oleh kerana orang dah mula panggil kita ustaz, so kita behave like one. Kita belajar. So kalau kita nak jujur, kata saya bukan ustaz, saya doktor. Macam Dr. Zainal kan, tak apa. Tapi kata saya cikgu, saya bukan ustaz. Maknanya itu lebih baik. Tapi kalau kita dapat mengekalkan identiti kita yang begini macam Ustaz Arun itu, lebih baik. Kalau macam saya, dia ada beberapa jenis songkok lah, ada songkok keras, ikut majlis lah. Tapi kalau kita santai, maka untuk sana saya akan pakai songkok yang lembik tu. Tengok macam tuan guru pun itu sama juga. Kalau dia pergi mancing kan, dia pakai songkok yang lembik tu. Kadang-kadang yang putih semua kan, membantu. Ada ustaz, redha sekali. Kita maaf ustaz. Jadi kalau boleh kita kekal begitulah. Sebab nanti bila kita buat pakaian lain, nanti kita akan mudah terdedah kepada, sebab kita banyak gangguan kan. Baik, balik kepada soalan. Dah tinggal pendeklah masa saya. Membuka yang terkunci. Kalau kita ingat apa yang disampaikan daripada pagi tadi dengan Ustaz Imran tadi, sebenarnya tak ada masalah. Yang saya bimbang ialah nak tutup yang terbuka. Jodoh, peluang banyak, memang banyak. Saya tak berani nak mendapat dada kan. Saya boleh cakap je lah, walaupun bekas tunang saya dekat belakang, saya tak nak jadi macam Haji Sufian. Gitu. Kita jadi seorang perawat ni, bila kadang-kadang orang yang datang, dia kata, ustaz saya ni ada masalah, saya tak tutup hati saya nak kahwin, tapi saya tengok ustaz tu buka hati saya. Gitu. Ada. Tapi memang ada kes beberapa. Tapi biasanya kalau orang yang kes yang tertutup hati dia ni, biasanya dia tak akan datang. Sahabat dia, mak dia, keluarga dia yang akan datang. Dia kata, ustaz, anak saya dah umur sekian, dia tak nak kahwin. Tak nak kahwin, dia nak kerja saja apa semua kan. Sama lagi perempuan. Maknanya yang ada masalah mak dia tak suruh anak tu kahwin. Jadi kita faham pesakit-pesakit ni, kalau dia sendiri tak nak selesaikan masalah dia, tak boleh selesai. Macam tadi budak nakal kan. So apa yang kita buat ialah kita kena kaunseling budak tu sampai dia sendiri nak. Dia tak nak kena doa. Sama macam contoh, kalau apa nama tu, kuda, dia tak nak minum, kita bawa dia pergi dekat apa nama tu, kat sungai ke dekat tempat apa nama air kan, dekat dia punya bekas air tu, dia tiup, bukan dia sedutnya, sebab dia tak nak. So sekarang ni macam mana kita nak bagi dia nak kena bantu. Kadang-kadang yang masalah pada dia ni sebab dia mungkin ada trauma, dia ada pengalaman buruk, dia pernah putus tunang, tak banyak lah, 15 kali putus tunang.
Jadi saksi kena tipu saja. Jadi dia dah tertutup hati dah. Yang ini kita kena bantu, tapi biar datang benda tu daripada dia, orang tu sendiri. Ada kes di kalangan keluarga saya sendiri pun, dia tak nak kahwin, calon ada, dia bagi. Cuma tak adalah macam Ninofa. Tapi tak nak. So masalah tu berlaku mungkin ada kerana trauma yang dihadapi. So kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, ingat tuan-tuan pun tahu benda ni. Kita nak selesaikan masalah tu, kita kena tahu punca masalah tu. Dia punya root cause dia dulu. Hanya dia, apa sebab dia, kenapa jadi begini. Mungkin ada pengalaman buruk dia ke, mungkin ada gangguan sihir ke, yang gitu. Tapi kita kena nak pastikan dia tu sendiri nak dirawat, baru kita boleh bantu. Itulah, adalah satu dua kes. So kalau tuan-tuan sendiri pun mungkin kalau ada yang masalahnya pada sekarang ni pada perawat-perawat sendiri. Saya yakin masalah yang kami pun hadapi ni dihadapi oleh tuan-tuan dan perempuan juga. Pesakit menaruh hati kepada tuan-tuan dan perempuan. Ya. Ustaz Imran banyak. Cuma orang tu tak cerita direct dengan dia, cerita melalui orang lain. Dia kata kata tau. Dia kata saya minatlah Ustaz Imran tu. Dia kata tapi tak tahulah dia minat kat saya ke tidak. Dia kena. Dia kata kalau orang lain saya tak nak, tapi kalau macam Ustaz Imran saya boleh consider, kata. Saya bukannya nak reta, tak. Saya ada segalanya. Saya ada kereta, saya ada carrier, saya nak suami. Sebab dia ada apa nama dia, DNA Shah Rukh Khan kan. Okey. Pengalaman sebenar masa orang apa nama tu ni diceritakan oleh kawan kepada Ustaz Imran lah, tapi diakui oleh Ustaz Imran ketika tu dekat kaunter sebuah bank kan. kaunter sebuah bank. Dia tengok terus satu perasaan masuk, tiba-tiba terbuka pintu hati dia. So masalah tutup hati sebenarnya rare. Dan insyaAllah boleh bantu. Datang Darushifa. Sebab wajah-wajah perawat dekat Darushifa ni ada satu perkara. Sebab kita banyak doakan orang. Tuan-tuan faham tak? Ada hadis Nabi, mafhum dia, bila kita doakan orang, Allah Ta'ala akan kirim malaikat untuk mengaminkan doa tersebut. Dan malaikat akan mendoakan kita. Apa yang doakan kepada saudara dia akan dapat kita, betul? Jadi kalau yang ini masalahnya, orang datang nak minta jodoh, orang datang nak minta ni apa ni, zuriat. Itu yang jadi masalah kat saya. Saya ada 7. Jadi tuan-tuan pun sama juga. Okey, wallahu a'lam. Kita bagi soalan ke kat dia orang. Terima kasih Ustaz. Apa pun tadi Ustaz tu promote dengan Ustaz Imran. Jadi kita tengok tadi tu, Ustaz apa nama ni, apa kurangnya kan? Kalau tengok pun DNA pun lebih kurang hampir serupa juga dengan apa Rasulullah bukan dia tu. Tengok penjambang sebagainya. Saya tak tahu. Nanti Ustaz Imran boleh cerita. KMTV pun tak apa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, itu dah round kita dah habis pun. Daripada soalan daripada saya. Sekarang saya buka pada tuan-tuan, Ustaz dengan Ustazah. Jadi daripada Ustazah dulu. Satu soalan. Kita tinggal lebih kurang 12 minit. Lebih kurang 20 minit. Sila Ustazah. Ramai-ramai tu. Seorang-seorang cukup. Tak perlu ramai-ramai, seorang cukup. Jadi ni peluang kita ambil ni. Ustaz nak jumpa Ustaz ni program kiri luar. Jadi ambil peluang ni boleh bertanya. Pengalaman tu yang kita boleh kongsikan tadi. Ya silakan. Ustazah dulu Ya. Ustazah dulu. Ada tak Ustazah? Kalau tak ada Ustazah, saya nak bagi ruang kepada ni Ustaz. Kita kalau tak ada KIB dulu Ustazah, sekejap. Saya bagi Ustaz dulu. Okey Ustaz. Stay by Ustazah. Saya akan bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya soalan itu bertanya untuk kawan. Bagaimana kita nak ubah persepsi perawat kita sendiri yang menganggap bahawa merawat ni, ini bukan level saya ni, ini kena bagi ke ustaz lain. Dia meletakkan merawat ni adalah nak berlawan dengan jin. Itu satu. Yang kedua, ada juga perawat-perawat kita yang jenis melatah dan tuhala
Bila dia rawat premis, dia cerita, oh kat sini ada ni, kat sini ada ni, kat sini ada ni. Jadi tuan apa punya premis dia akan rasa serba salah, akan rasa takut. Dan akhirnya pesakit atau premis tadi terikat dengan dia. Sebab apa? Dia boleh cerita yang macam-macam, yang pelik-pelik. Yang sepatutnya kita sorok benda-benda tadi untuk tidak menimbulkan fitnah. Jadi minta Ustaz penjelaskan, insyaAllah. Terima kasih. Ustaz. Ustaz mana? Yang Nabi ada dua Ustaz kan? Kedua-duanya berkaitan. Satu berkaitan dengan premis, satu lagi berkaitan dengan perawat yang meletakkan, oh ini bukan level saya, ini jin ni kuat ni, kita nak berlawan. Okey, saya jawab dulu sebelum nanti yang jawab dulu untung. Dia ambil modal dia ni kan. Mungkin ada di antara kita ni yang pro-pro yang baru. Saya nak nasihatkan, saya nak cadangkan dengan tuan-tuan perempuan, buat. Selagi tuan-tuan tak cuba, tak terima saja, jadi tuan-tuan tak akan dapat pengalaman. Contoh, macam kita buka workshop. Ada beza tak workshop Cina dengan workshop Melayu? Cina lebih ramai, orang datang dan dia lebih mahir. Kenapa dia jadi mahir? Sebab dia banyak kes, dia try and error. Tak apa, kita kena marah, kena maki dengan jin, tak apa kali tangan, tapi kita cepat belajar. Jangan takut. Kita ada Allah. Dan saya nak syorkan pun, saya takut sebab saya pun jarang buat. Tapi apa yang kita sempat buat, tuan-tuan kena rajinkan solat istikharah untuk dapatkan bimbingan daripada Allah. Ataupun sekurang-kurangnya bacaan tu jangan tinggal. Kita punya bacaan 33 tu biar kita bermesra dengan dia, biar kita macam cair lah dengan bacaan kita. So tak ada istilah kata bagi orang ni. Kita kena yakin kalau pesakit itu datang kepada kita, maknanya Allah Ta'ala dah mengaturkan dia jumpa dengan kita. Kita bantu yang sebaik mungkin lah. Kalau tak ada pengalaman, kita boleh tanya, macam nak buat. Mungkin dia datang, okey, dia tak esok, tanya dulu, apa masalah kes dia gini. Oh gini, okey. Kita tanya perawat kita, kawan-kawan kita, mungkin yang dah biasa, yang kita percaya, kita teringat ketika tu, okey Ustaz Imran tolong macam mana ni. So kita dapat modal macam mana kita nak bantu. Okey, selagi tuan-tuan dan perempuan tak lalui benda ni, okey, tak redah benda tu, dia tak akan dapat. Sebab saya dekat Bangi dulu Sabtu petang ni, dia macam budak baik kan. Budak baik ikut je. Pendek rawat. Ni lagi ikut je, tak melawan. Hadap je lah, nasib baik kan. Jadi bila kes banyak, kita dapat pengalaman. Yang kedua, kalau boleh, bukan kalau boleh kita mesti ikut Ustaz Rondin lah. Ustaz Rondin kalau dia merawat bangunan premis, yang saya cerita tadi, dia cerita dengan perawat je. Dia tak cerita, okey, jadi nama saya kata kat sini ada, kan? Tak ada. Dia tak begitu. Dan kita jangan rasa kita hebat bila kita tahu benda tu, kita rasa benda tu. Kadang kita nampak benda, kita dipanggil apa, Allah Ta'ala buka hijab kadang-kadang untuk kita. Benda tu sangat bahaya, macam Ustaz Imran sebut tadi tu. Tak kita simpan kita lah. Dan saya yakin setiap daripada kita ni yang merawat ni, yang jadi perawat ni, mesti ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tunjukkan sebagai bentuk maunah kepada kita, bantuan. Mesti ada. Dan tuan-tuan tak perlu cerita, kecuali kalau cerita secara umum ini untuk macam kata kalau kita ada sesi muzakarah dengan kawan, tak apa. Tapi tak boleh nak cerita dengan, sebab dia akan menjadi lebih masalah lagi. Memang ada kes, ada satu kes dulu, saya pergi ke Terengganu dengan satu kumpulan ni perawat senior, pergi rumah satu orang yang berkedudukan kat sana. Dan orang ni kawan baik Ustaz Arundin. Jadi dia bawa, so saya pergilah ikut sekali ke rumah dia. Dan dia ni mungkin terlepas cakap, dia kata gini atau gini. Dia cakap dengan tuan rumah mengadu dengan Ustaz Arundin. Ustaz Arundin punya marah, dia cukup marah betul. Sebab kata lebih tahu pada dia. Mungkin
sebab saya tahu sebab perawat senior ni pun ada dipanggil apa, pengalaman dia, tapi dah almarhum lah. Tak payah cerita. Tak payah cerita. Kadang-kadang kalau kita terlepas tu cepat cover. Ya. So jangan berasa heran dengan diri sendiri ya. Gitu. Lebihnya saya minta Ustaz Imran tambah. Ustaz. Silakan. Sudah jamin bermani. Doa yang kita baca tadi, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, itu sangat penting lah. Kerana kita merawat ni, bila kita letakkan di Darul Syifa ni, dia punya kesembuhan tu milik Allah. Kita hanya ikhtiar. So disclaimer ni kurang sikit, perkataan Ustaz Power tu kurang sikit, dan kita perlu attract pesakit itu dengan perkara-perkara yang berbentuk keimanan. So kita ada saingan yang lebih yang lebih kalau iklan tu dia lebih menarik, kan? Nampak jin, benda tu dia kata ni Ustaz ni power. So itu adalah cabaran ujian pada hati kita. So kita ni merawat lillahi ta'ala untuk rampakkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Once kita meletakkan kehebatan tu pada diri kita, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala hilang dalam kita punya kaedah rawatan. Walaupun kita sebut ayat baca Al-Quran, walaupun kita berzikir dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi once kita meletakkan kehebatan tu pada diri kita, dia tak jadi. Itu macam contoh kan, ada pesakit, ada perawat yang takut untuk merawat pesakit-pesakit yang kronik ataupun yang mandera. Itu bagi saya adalah kerana mungkin dia baru, mungkin dia kurang latihan, yang perlu dibimbing. Masalah yang lebih besar daripada itu ialah ada perawat-perawat yang mengatakan saya hanya merawat mandera. Demam-demam ni bagi orang lain lah, bukan saja saya. Ini kisah benar ni. Kan? Kalau demam, nak pergi pusat tu, anak tak sekolah, pusat tu, mandera main. Benda-benda yang besar-besar je, itu yang bahaya. So kerana kita berada bersama rakan kita semua adik-adik ni kan, dan semua ni perawat-perawat lama, lagi lama daripada saya, lagi banyak pengalaman daripada saya. Yang tu yang perlu diingatkan. Untuk menjadi lebih baik tu, kita perlu bimbingan, perlu doa, perlu latihan berterusan. Merasa lebih baik tu sangat bahaya. Ana khairum minhu tu adalah kata-kata yang Allah letakkan kepada satu makhluk yang sangat hebat, tapi dikeluarkan daripada syurga. So kita yang semakin lama dalam bidang rawatan, semakin Allah bagi nikmat kesembuhan, Allah bagi nikmat kemahiran dan sebagainya, kataan ana khairum minhu tu adalah antara cabaran yang sangat bahaya untuk diri kita. Perlukan pada muhasabah yang berterusan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey, saya buka untuk Ustazah. Jadi ada ya? Ustazah? Okey. Bawa mic bagi Ustaz. Minta tolong. Ustaz, saya duduk je ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, bagaimana setengah perawat lain yang saya berjumpa sendiri dalam satu kumpulan, dia menggunakan rotan songsang dan kayu tas. Disuruhnya pegang dulu, dan bila orang tu akan rasa dia akan rasa menggigil, dia akan rasa hiba, dan dia katakan ada gangguan. Dan kerana ramai pesakit-pesakit yang percaya, jadi saya di situ macam mana saya nak membetulkan mereka tu yang terlalu bergantung kepada kekuatan rotan songsang dan kayu tunduk gajah, kayu tas. Jadi perlukah saya betulkan atau saya tinggalkan dia mereka di situ? Tapi selepas itu mereka telah meruqyahkan dengan ayat-ayat yang kita gunakan.
seperti la anzalna ayat Quran, kita punyalah semua sekali tu ada pada mereka. Cuma asasnya tu saya rasa agak jauh, bukan agak lah, memang terpesong lah daripada apa yang saya belajar di Darul Syifa. Sekian soalan saya, Ustaz. Dan bolehkah kayu itu digunakan oleh pakar fisio lah untuk mengurut tanpa niat pula, tapi mereka menggunakan untuk mengurut? Sebenarnya soalan ni saya dah tanya juga pada Ustaz Reza. Minta maaf Ustaz Reza, cuma saya nak tengok perlukah saya berada dalam kumpulan tu atau saya perlu keluar daripada kumpulan tu. Silakan. Saya jawab sikit je, takkan Ustaz Fendi akan tahu banyak. Penggunaan bahan kita ambil dalam konsep ataupun dalam angle kita di Darul Syifa. Di Darul Syifa kita menggunakan ayat Quran, hadis Nabi, amanat ulama yang muktabar sebagai sumber utama, dan menggunakan bahan-bahan yang masyruh, yang dipakai syarak. Dalam membicarakan bahan pula dalam rawatan, dia ada dua benda, kan? Dua kategori bahan. Satu, bahan adalah daripada kepercayaan. Yang kedua, bahan daripada pengenalpastian. Bahan daripada kepercayaan adalah bahan-bahan yang kita ambil daripada nas, kurma, madu, sitir, daun bidara dan sebagainya. Bahan pengenalpastian adalah daripada tajribah yang mengikut eksperimen ataupun yang mengikut cara yang betul. Dan bahan-bahan tajribah dia perlu ada pembuktian. Ada perlu pembuktian. Contohnya tongkat Ali setelah dibuat kajian, dibuat observasi sebagainya, tongkat Ali memberikan tenaga. Bahan tu dikenal pasti. Daun sidir, daun bidara untuk gangguan berdasarkan kepada nas. Kurma untuk sihir berdasarkan kepada nas. Nak buat kajian boleh, tak ada masalah, buatlah kajian dengan sakit sihir dan sebagainya, tapi kita percaya pada nas. Nabi kata sesiapa yang makan 7 biji kurma ajwa setiap pagi, maka dia akan dihindari daripada racun dan bersihir. Kita ambil nas. Maka bila bahan nak buat untuk perkara yang gaib, bahan yang fizikal nak buat untuk perkara gaib yang kita tak nampak, jin, sihir, santau sebagainya, perlu pada pembuktian. Dan pembuktian itu adalah nas, bukan semata-mata observasi. Faham tak? Kalau ada, pasal kita cakap benda gaib ni kan, kalau cerita pasal hanya bila saya gunakan kayu pokar, kepada jin takut, macam mana buktinya? Saya letak kat pesakit gangguan, pesakit gangguan takut, itu mungkin tipu daya jin. Mana nas dia? Pasal kita cakap sakit, kalau pasal benda yang fizikal, kecil manis ke apa, kita boleh buat kajian. So stand Darul Syifa untuk bahan-bahan begitulah. Bahan-bahan yang Darul Syifa gunakan adalah berdasarkan kepada observasi ataupun tajribah yang berkaitan fizikal. Adapun untuk gangguan-gangguan berdasarkan kepada nas, Al-Quran, hadis, kata-kata ulama yang muktabar. Penggunaan garam, ada kata-kata ulama. Sidir ambil daripada kitab tafsir Quran, Al-Muhkam, daun bidara dalam tafsir Quran Azim. Lupa dah, minta maaf. Dalam tafsir Al-Quran karya saya tak ingat, minta maaf. Memang ada dalam tafsir Quran yang muktabar penggunaan sidir. So kita gunakan yang tu. So sekiranya mereka menggunakan bahan yang fizikal untuk merawat sesuatu penyakit yang gaib, yang mistik, dan tidak ada nas, maka kita kena jauhkan. Yang kedua, dia tidak bertepatan dengan konsep Darul Syifa. So, bagi pandangan saya, perkara pertama yang Ustazah perlu buat, kalau sekiranya kumpulan Darul Syifa, reportlah kepada Ustaz Salih, reportlah kepada Ustaz Rashid, untuk kita pastikan benda itu tidak menular dalam kalangan Darul Syifa. Itu yang paling penting lah. So dalam bahan tu dua lah, kita masukkan tangan dalam mulut buaya kan? Itu pengenalpastian ke kepercayaan. Masukkan tangan dalam mulut buaya. Tajribah itu adalah pengenalpastian, bukan kepercayaan. Berdasarkan pada kajian-kajian yang telah dibuat. InsyaAllah Ustaz Penny akan betulkan saya dalam hal ini.
jawapan saya sama seperti jawapan Ustaz Imran. Sebagai tambahan, memang ada banyak kes-kes yang begini. Ada sedikit salah laku kadang di kalangan ahli-ahli. Jadi kalau bolehlah, saya dipesankan oleh besan saya, Haji Saleh. Dia kata pengurus dengan ketua perawat kena ambil maklum dengan anak buah. Contohnya kata puan tadi ni, saya tak pasti ustazah ke? Kalau ustazah mungkin ada kawan yang begini, mungkin kita nak nasihatkan dia ni, mungkin kita tak cukup bahan nak nasihatkan dia, mungkin dia tak dengar kita sangat. Apa caranya ialah kita minta orang lain yang dihormati oleh beliau untuk menerangkan. Okey, minta online memberi penerangan, ataupun kita kalau misalnya kata kita bimbang, kita takut kita terikut dengan dia, maka kita elok berlari kepada dia lah, mengelak diri kepada dia. Dan saya nak ingatkan dengan diri saya, dengan tuan-tuan, kita syukurlah sebab kita jumpa Ustaz Rondin, dan peganglah saja apa yang disampaikan Ustaz Rondin. Dan kita kalau boleh, sebelum kita tutup, saya nak ucap tahniah kepada penganjur yang boleh buat begini. Dan kalau boleh kita teruskan ke pusat-pusat rawatan ataupun negeri yang lain. Dan mungkin salah satu pengisian lain ni, kita akan buat satu sesi dipanggil apa, perkongsian di kalangan peserta seminar pula, macam untuk ada bengkel apa semua tu. Saya ingat boleh diteruskan. Ada soalan lagi? Itu je. Kita pun masa dah. Alhamdulillah. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Mustafa sekalian, terima kasih banyak yang dia di mana ruang masa diberi pada kami untuk mendengar semua panel yang berpengalaman. Jadi saya rasa tak habis kat sini. Ustaz, sebelum ditutup, mungkin Ustaz tolong bagi kesimpulan sikit, seminit dua. Saya bagi 1 minit 52 second je. Jadi silakan. Baik, saya pun berdasarkan apa yang saya tahu saja. Gini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kita buat kerja kita saja. Selain daripada kerja kita tu, kita jangan campur. Kerja menyembuhkan, kerja mengatur ni kerja Allah. Jangan campur urusan Allah Ta'ala. Jadi kita perbaiki diri kita, sebab nanti kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang taklif pada kita, bantu orang. Dan kita syukur sebab kita ada satu platform dekat Darul Syifa ni. Dan jangan rosakkan kita punya nama persatuan lah. Dan kalau ada kawan-kawan kita yang saya kata lari daripada track, kita ada tanggungjawab untuk membetulkan adik-adik. Dan di kalangan sesama sama perawat, sama ahli, kalau boleh ada satu perasaan kena disemai, kena disuburkan perasaan kasih sayang dan menghormati kawan-kawan kita ni. Kalau ada silap, kita tegur di belakang, bukan di hadapan orang. Itulah. Jadi kita syukurkan balik benda ni, sebab ayahanda kita almarhum Ustaz Arundin ni, dia sebagai satu simbol penyatuan kita. Kita ada adik-adik ramai dengan berbagai kelebihan dan kemahiran, maka kita gabungkan benda itu untuk nak menaikkan Darul Syifa, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program kita bengkel kita yang kedua ni. Alhamdulillah, syukur. Saya rasa banyak kita dapat ilmu yang pendatang ni. Pagi tadi pun banyak dapat ilmu. Program begini rupa, saya rasa kita perlu dilanjutkan. Setuju? Setuju kan? Setuju? Setuju. Kalau setuju, nanti kita akan buat 3 hari 2 malam dekat Al-Ghawi. Mana ada sifat yang paling banyak tadi tu, dana tadi tu kita minta ada sponsor 70%. Mana 198,000 ke mana tadi tu. Dia tak ingat mana punya tadi. Okey, setuju pula. Alhamdulillah. Dengan itu saya selaku moderator pada petang ini nak tutup majlis ni. Pagi tadi Ustaz bagi pantun. Saya buah Kedah tak pandai pantun. Ustaz yang mahu rasa pandai pantun. Apapun buah delima, buah barangan. Sebarang kekurangan termohon, banyaklah kami untuk mohon maaf di sebarang kekurangan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada moderator kita yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fadzil bin Muhammad Zain, kepada kedua-dua ahli panel kita pada petang ini yang berbahagia Ustaz Imran bin Kamal Pasha dan Ustaz Muhammad Afindi bin Husin. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis ingin mempersilakan Yang Bersaudara Tuan Haji Muhammad Safwan bin Ahmad bin Omar bin Ahmad, dia dah petang macam-macam kan, untuk menyampaikan hadiah terhati kepada moderator kita Tuan Haji Muhammad Fadzil bin Muhammad Zain. Dipersilakan. Moderator mana juga? Bukan panel kan? Sebab Big Boss pucung dengan pucung dia lain macam sikit. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz Imran bin Kamal Pasha. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Afindi bin Husin. Terima kasih.